Kita akan bercakap berkenaan dengan topik kemurungan. Mungkin ramai anda semua yang mengalami masalah ini tapi tidak sedar. Jadi kita ingin berkongsi pada anda untuk kita membincangkan lebih lanjut dan memperincikan lagi apa itu kemurungan bersama dengan kami menerusi Skype hari ini, Munawar, iaitu Cik Adnan Omar selaku AJK Pertubuhan Kesejahteraan Psikospiritual Malaysia. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kita bercakap mengenai topik kemurungan ini, mungkin untuk permulaan ini boleh kongsikan data dan juga statistik setakat ini berapa ramai rakyat Malaysia yang berisiko menghadapi gejala kemurungan ataupun penyakit kemurungan ini. Terima kasih ya Munawar dan Syuhaida ya. Data-data yang kita tengok, kalau kita tengok data sedunia dahulu, mengikut WHO data 2019, dekat dunia ni ada lebih kurang 264 juta orang yang mengalami kemurungan. Jadi jumlah rakyat Malaysia ni 30 juta, dekat dunia ni ada 264 juta manusia yang mengalami kemurungan. Dan data daripada Malaysia merujuk kepada data yang ada pada tahun 2017. Kalau kita tengok dari segi kesihatan mental rakyat Malaysia keseluruhannya, 29.2% rakyat Malaysia yang berjumlah 4.2 juta mengalami masalah kesihatan mental. Dan negeri yang top 3 yang paling tinggi itu KL, Sabah dan Kelantan ya. Jadi kalau kita tengok paparan yang ada, ini menunjukkan ini maknanya di sini kita nampak bahawa 4.2 juta rakyat Malaysia mengalami kesihatan mental. Okay. Dan kita tengok di situ Perak, Pulau Pinang dan Putrajaya itu antara yang terendah. Dan orang yang single ni lebih tinggi cabaran kesihatan mental berbanding dengan orang yang kahwin dan orang yang bercerai di situ. Itu kesihatan mental secara umum. Tapi hari ini fokus kita adalah kepada kemurungan. Okay. Kalau kita tengok paparan yang seterusnya, okay, data yang kita dapati pada tahun 2019. Okay. Jadi kalau kita tanya apa kaitan kesihatan mental dan kemurungan. Jadi dalam isu kesihatan mental ni dia banyak perkara-perkara yang menyebabkan kita ada masalah kesihatan mental. Yang paling biasa itu yang menyumbang kepada kesihatan mental tadi adalah isu-isu kemurungan. Jadi kalau kita tengok data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tahun 2019, jadi 2.3% daripada rakyat Malaysia ni mengalami kemurungan. Jumlahnya lebih kurang 0.5 juta. Dan kalau kita tengok top 5 dekat situ, wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Perlis, Sabah dan Melaka antara negeri-negeri yang mencatatkan penduduk yang paling ramai mengalami kemurungan. Untuk paparan seterusnya tu, kalau kita pecahkan data-data ni mengikut jantina, orang perempuan sedikit lebih tinggi daripada orang lelaki mengalami kemurungan. Penduduk di luar bandar agak tinggi ya berbanding dengan penduduk yang berada di dalam bandar. Dan kalau kita tengok status perkahwinan, orang yang single tu mencatatkan kadar kemurungan yang lebih tinggi berbanding dengan orang yang bercerai atau yang single tu lah. Jadi kalau Munawar dan Syuhaida tu belum kahwin, cepat-cepat kahwin ya. InsyaAllah kahwin. Dia kurang murung ya, walaupun mungkin masa kahwin tu dia banyak masalah-masalah yang timbul. Okay. Itu untuk satu Malaysia ya. Tapi kita juga ada data-data untuk remaja. Yang ini kita nak tengok sikit untuk paparan seterusnya tu. Kita merujuk pada data pada tahun 2017 juga daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay. Jadi kalau kita tengok remaja yang dalam tingkatan 1 sampai tingkatan 5 di Malaysia ni, kalau tengok paparan yang seterusnya. Okey. Jadi kalau kita tengok, kalau keseluruhan rakyat Malaysia, kemurungan tu adalah 2.3% sahaja. Tapi kemurungan untuk remaja umur 13 hingga 17, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, kadar kemurungan tu agak tinggi ya, 18.3%, jauh lebih tinggi daripada kadar kemurungan masyarakat Malaysia secara umumnya. Okay.
Dan bila kita tengok pecahan-pecahan dari segi jantina dan yang seterusnya, kalau kita boleh tengok paparan yang seterusnya. Okay. Jadi satu daripada setiap 5 remaja di Malaysia yang berumur 13 hingga 17 tahun ni keberungan ya, dan kita tengok kat situ anak-anak lelaki sedikit lebih tinggi daripada anak-anak perempuan dari segi keberungan. Okay. 2 dari setiap 5 tu anxious, rasa risau dan bimbang. 1 dalam setiap 10 remaja kita tu mengalami stres. Cik Adnan, silakan. Kalau kita nak kongsi berkenaan data dan juga statistik berkenaan kemurungan ni, memang ada banyak sebenarnya. Kita memerlukan masa yang lebih banyak untuk kita berkongsi pada penonton Saat Pagi Malaysia. Tapi kalau Cik Adnan boleh kongsikan bagaimana sebenarnya untuk kita mengenal pasti gejala kemurungan ni. Sebab bila kita cerita berkenaan kesihatan mental, ada banyak pembahagiannya. Contohnya depresi, kemurungan. Setiap ini berbeza gejala, simptom dan juga untuk kita diagnose sama ada seseorang individu itu mempunyai masalah kesihatan mental ini. Jadi hari ini fokus kita adalah kemurungan. Jadi bagaimana untuk kita mengenal pasti apabila seseorang individu itu mempunyai gejala dan juga simptom-simptom kemurungan? Okey, terima kasih Syahidah ya. Jadi ada lebih kurang 8 hingga 9 ya tanda-tanda atau simptom kemurungan. Yang pertama, bila kita rasa depressed sepanjang hari. Depressed itu maksudnya bila kita rasa kosong dalam hati kita tu sepanjang hari, dan bila kadang-kadang kita tu rasa nak menangis tanpa sebab-sebab yang kita tahu. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua tu bila kita hilang dalam minat yang kita biasa lakukan. Okay. Biasanya kalau pakar bila dia mengukur kemurungan ni, dia menggunakan tempoh 2 minggu lebih kurang ya. Maknanya tanda-tanda ni dia berlarutan dalam masa 2 minggu. Jadi yang kedua tu bila kita hilang minat kita. Contohlah sebelum ni kita suka pergi shopping, kemudian kita tak nak pergi shopping lagi. Kalau anak-anak yang mungkin suka main futsal tu, tiba-tiba dia tak nak main futsal lagi. Yang ketiga tu tandanya berkaitan dengan selera makan kita ya. Ada orang yang bila murung dia makan banyak-banyak. Okay. Ada orang bila murung dia tak ada selera makan langsung ya. Jadi pakar menggunakan plus minus 5% daripada berat badan kita yang biasa dalam masa 2 minggu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita nak berjenaka pagi ni ya, Syuhaida dan Munawar, sebenarnya kemurungan tu salah satu teknik yang sangat senang untuk kalau kita nak kuruskan badan ya. Dalam masa 2 minggu kita boleh hingga 5% pada berat badan kita. Ya. Yang ketiganya, kita rasa penat yang melampau. Jadi kalau orang tak murung tu, dia bangun tidur, biasanya dia bertenaga. Tengah hari dia mungkin dia penat sikit bila petang tu dia penat sangat-sangat. Orang yang murung dia bangun tidur pun dia dah mula rasa penat yang melampau dan dia tak bertenaga untuk teruskan rutin seharian dia. Yang kelima ya, pasal tidur. Okey, setengah orang yang murung dia tidur lama-lama. Okay. Ada setengah orang murung tu dia tak boleh tidur. Jadi insomnia ni adalah tak boleh tidur, hyposomnia ni tak boleh bangun. Dan kalau orang sehat tu, biasa kita tidur 5 hingga 7 jam lah ya. Jadi itu yang dikatakan yang tak murung atau sehat. Okay. Tanda seterusnya tu kita rasa resah gelisah yang amat sangat. Kita duduk, rasa gelisah, kita bangun dan jalan. Kita jalan, kita rasa resah gelisah, kita nak baring. Kita baring pun tak kena, duduk pun tak kena, semuanya tak kena. Okay, tanda seterusnya tu kita rasa sangat-sangat bersalah akan sesuatu yang kita mungkin dah buat di masa lepas atau belum buat. Lalu harga diri kita turun sangat-sangat, kita rasa diri kita ni tak berguna untuk siapa-siapa. Tanda yang seterusnya, tak boleh fokus. Pergi kerja, fikir pasal rumah. Okay. Balik rumah, fikir pasal kerja. Okay. Dan kalau tanda-tanda tadi tak ditangani, dia boleh membawa pertanda yang terakhir, orang itu mula merasakan nak bunuh diri. Sebab kalau ikut pakar, salah satu punca utama orang nak bunuh diri itulah kemurungan yang tak ditangani. Baik Tuan, jika kita lihat dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, isu kemurungan ini dilihat meningkat secara ketara daripada talian psikososial yang dilaksanakan oleh kerajaan, dan mungkin disebabkan kemurungan dalam tempoh pandemik COVID-19 ini disebabkan isu seperti kehilangan pekerjaan, tidak dapat pergi bekerja, ada yang stres sebab disebabkan tempoh bekerja yang terlalu panjang, khususnya pihak Barisan Hadapan kita yang sekarang ini berterus lumus untuk negara, dan ada juga ibu bapa
beberapa yang mengalami tekanan berada di rumah untuk bekerja dari rumah dan juga untuk menjaga anak dalam masa yang sama. Mungkin Tuan boleh kongsikan apa antara teknik ataupun kaedah rawatan yang sesuai untuk kita menangani kemurungan ini. Okey ya, para penonton pagi ya. Jadi kemurungan ni satu benda yang sangat serius. Ya. Jadi orang dewasa pun ada kemurungan, anak-anak pun ada kemurungan zaman Covid ni lah. Walaupun kita tak ada data-data yang terbaru, tapi data-data tak rasmi itu memang menunjukkan bahawa kadar yang murung tu meningkat. Okay. Jadi pertama, kita kenalilah tanda-tanda kemurungan tadi yang kita dah kongsikan tadi. Bagi ibu dan ayah-ayah, tolong lebih prihatin terhadap anak-anak yang berada di rumah. Okay. Kedua, kalaulah kita dah nilai tanda-tanda kemurungan tadi dan kita dapati kita mungkin ada 4 atau 5 yang saya sebutkan tadi, mohon segera berjumpa dengan pakar. Pakar tu merujuk kepada pakar psikologi atau pakar psikiatri ya. Alhamdulillah begitu baik dekat Malaysia ni, kita ada klinik-klinik swasta atau kita juga ada klinik-klinik kerajaan yang menawarkan khidmat-khidmat untuk kita membantu dalam isu-isu kemurungan. Kalau kita tak nak ke hospital pun, insya-Allah ada je talian-talian hotline. PKPM pun, pertubuhan yang saya mewakili pun ada talian Reach You kami yang insya-Allah mungkin SPM nanti akan paparkan nombornya. Dan kerajaan pun ada menawarkan hotline yang kita boleh telefon lah ya. Dan biasanya kalau ikut rawatan dan terapi yang standard untuk kemurungan, pertama tu biasanya kita akan buat psikoterapi. Psikoterapi itu maksudnya counselling dan kita borak-boraklah pasal kehidupan kita. Moga-moga dengan borak-borak tu kita lebih faham dan kita lebih tahu menangani, dapat teknik-teknik untuk membantu kita. Kedua tu, kalaulah tahap kemurungan kita tu sangat tinggi, insya-Allah pakar-pakar di hospital perubatan boleh membekalkan ubat tadi ya. Jadi itu dua pilihan untuk rawatan. Kita boleh pilih salah satu dulu atau kita boleh buat kedua-duanya sekali. Tapi yang paling penting kita kenali tanda-tanda kita murung, okay? Dan kita reach out sebab adalah pertolongan-pertolongan di luar sana. Okay? Dan semua perkhidmatan insya-Allah di hospital kerajaan semuanya percuma. Okey, Encik Adnan, mungkin ada persoalan yang kita boleh tujukan pada Encik Adnan juga. Adakah kemurungan ini akan menyebabkan komplikasi kepada organ badan yang lain, contohnya jantung, paru-paru, teknik kita bernafas dan sebagainya? Yalah, bila kita cerita berkaitan kemurungan ini sesuatu yang intangible, kita tak nampak kan, dia berada di dalam mental, di dalam badan kita. Jadi mungkin kalau kita menahan dengan lebih lama, ini akan memberi kesan terhadap organ badan yang lain ataupun tidak, Cik Adnan? Terima kasih ya. Stres dan kemurungan tu betul dia satu cabaran yang kita tak nampak, bukan macam patah kaki, okey, atau pendarahan di sana sini. Ya, tapi kalau kita tengok punca kematian nombor 1 di negara-negara maju dan negara-negara yang tak maju atau kurang maju macam kita ni, punca pertama kematian itu adalah memang sakit jantung. Sakit jantung tu salah satu puncanya adalah stres dan kemurungan yang dah melampau, yang berlapis-lapis, yang tak ditangani bertahun-tahun. Ya, itu yang kembali panjang lah. Dalam jangka masa pendek, stres dan kemurungan itu boleh menghasilkan migraine, boleh menghasilkan kurang tenaga untuk kita bekerja, lalu dia memberi kesan kepada ekonomi dan produktiviti seseorang manusia tersebut. Jadi maksudnya kalau kita biasanya tak sakit kepala, tiba-tiba kita ada sakit kepala yang melampau, kemungkinan kita telah melalui kemurungan sebab mungkin tidur kita terganggu tadi, rehat kita terganggu dan makan kita juga terganggu di situ. Ya, dia jadi maksudnya dia ada kesan-kesan fizikal yang dihasilkan oleh stres dan kemurungan tersebut. Okay, cara lain sebenarnya kalau mungkin bersukan ataupun bersenam antara idea yang baik juga untuk mengurangkan kemurungan. Ya, kita mungkin tidak boleh keluar di luar sana sebab oleh pandemik COVID-19, tapi cadangan daripada pihak Adnan untuk kita mencerdaskan diri dan juga mensihatkan minda kita melalui aktiviti fizikal. Kalau dari segi perubatan, tadi kan saya sebut pasal ada ubat yang kita ambil sebenarnya. Jadi ubat tu sebenarnya bila kita ambil, dia menghasilkan satu jus happy dalam minda kita ni yang namanya serotonin ya. Tapi ada cara-cara yang jauh lebih natural untuk kita menghasilkan jus happy tadi yang namanya serotonin dalam minda kita. Contoh, bila kita buat sesuatu yang kita suka, lalu serotonin itu meningkat, kemurungan akan menurunlah.
Okey, contoh yang paling senang untuk meningkatkan serotonin tadi supaya kemurungan turun ialah bila kita senyum ya. Jadi lagi banyak senyum, lagi meningkat serotonin tadi, lalu turunlah kemurungan. Okey, jadi mintalah pasangan kita geletek-geletek kita gelak-gelak lalu kemurungan turun ya. Atau kita tengoklah Maharja Lawak ke atau show-show yang lucu-lucu tu, lalu kita gelak-gelak dan kita happy lah. Sama juga kalau bersukan itu menghasilkan keseronokan, bersukan itu juga menghasilkan serotonin dalam minda kita, lalu mengurangkan kemurungan. Itu benda-benda yang kita mungkin boleh buat dalam rumah kita yang mungkin zaman COVID ni kita tak boleh keluar daripada rumah, insyaAllah. Baik Tuan, tadi Tuan nyatakan penyakit kemurungan ni bukanlah sesuatu yang kita nampak, bukan boleh terzahir melalui fizikal, tapi melibatkan dalaman, iaitu dari segi emosi dan juga mental. Mungkin ada di luar sana masyarakat yang individu yang mengalami simptom-simptom kemurungan ini, tapi mereka malu untuk berkongsi kepada orang di sekeliling mereka maupun berjumpa dengan pakar-pakar perubatan. Nasihat daripada Tuan sendiri kepada kelompok ataupun individu yang mengalami simptom ini tapi takut berhadapan dengan orang lain. Nasihat Tuan. Okey, pertama kalau kita mungkin rasa segan, rasa malu sebab stigma pasal kesihatan mental ni masih tinggi di Malaysia ya. Okey. Pertama saya cadangkan disebabkan dunia ni dah global dari segi digital ya. Kita boleh je dapat maklumat yang tepat online apa benda yang kita hadapi ni. Kemudian kedua, macam saya cakap tadi, dia ada talian-talian yang hotline yang kita boleh telefon dan mereka tak akan tanya pun nama kita siapa, kita daripada mana, dan kita boleh bercerita dengan panjang lebar dengan kaunselor-kaunselor yang berdaftar sama ada melalui talian kerajaan atau talian-talian NGO yang ada. Lepas borak-borak tu kalau kita rasa kita memerlukan face to face atau kita dah selesa sikit sebab kita dah tahu apa benda yang kita ada tadi, kita boleh teruskanlah dengan personal counselor di sana sini. Jadi moga-moga dengan ilmu yang tepat, dengan pengetahuan yang tepat apa benda yang kita hadapi itu, moga-moga kita rasa lebih selesa lah. Sebab bagi saya ilmu yang tepat itu boleh membimbing kita membuat pilihan-pilihan yang lebih baik dalam menguruskan kehidupan kita, termasuklah menguruskan kemurungan dalam hidup kita. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada Encik Adnan Omar selaku AJK Pertubuhan Kesejahteraan Psikospiritual Malaysia bersama kami hari ini di Siaran Selamat Pagi Malaysia untuk berkongsi berkenaan bagaimana untuk anda tangani kemurungan. Betul. Okay. Terima kasih sekali lagi. Jadi kita harapkan melalui perkongsian mengenai topik kemurungan ini dapat